Okay. So, ni adalah Q&A yang pertama tahun 2023 dan benda ni sangat serius sampaikan aku buat Q&A just untuk spesifik kereta elektrik. Since korang dah nampak banyak kereta elektrik dah start masuk dalam Malaysia and orang dah start boleh beli. Even ada kereta yang like bawah RM200,000 untuk beli. Contohnya macam BYD dekat sebelah ni. Untuk yang nak tahu, aku ada dekat Cyberjaya untuk test out Go2U punya charger. Kalau kau nampak dia punya vibe dekat sini is a bit different now. Sebab kebanyakan charger yang aku nampak and aku guna kebanyakannya macam industrial sikit kan. Tapi yang ni rasa macam vibe Jepun sikit sebab lantai dia, kau tengok atap dia semua tema warna putih. Almost macam TMBX but it's a bit different. So macam biasa Q&A untuk kereta elektrik ni ataupun kereta EV, aku akan jawab satu persatu ikut apa yang aku tahu and ikut pengalaman aku sendiri. Untuk soalan yang pertama, berbalik ke tunggu lama untuk charge. Untuk orang yang memang like tak tahu sangat tentang kereta elektrik, memang charge ni ambil masa at least macam 30 minit untuk charge. Bukan untuk penuh tapi just charge untuk sampai 80%. Benda tu bukan sesuatu yang kereta petrol kita praktikkan. Biasanya isi minyak full dah terus boleh balik. Tapi kereta elektrik tak. Sebab salah satu reasonnya adalah dia tak berbaloi sebenarnya untuk charge sampai 100%. And ambil masa yang agak lama. Cuba bayangkan 80% berarti kereta aku ni nak sampai kepada 100% tu ambil masa dalam 30 minit. 30 minit tu actually kalau start daripada 10% kepada 80% ambil masa 30 minit juga. That's why orang cakap tak berbaloi untuk charge daripada 80 sampailah kepada 100%. So tu adalah salah satu reasonnya. And bila charge by per minute juga akan buatkan bil korang tu melambung tinggi. Yang kedua, kalau emergency and tak ada tempat nak charge, apa orang kata alternatif yang boleh guna? Sebenarnya soalan ni is a bit fun, okay? Sebab aku cakap kereta ni boleh dapat tenaga dari pelbagai cara. Contoh kalau kereta petrol tak ada minyak, kau kena isi minyak. Tu je caranya. And kau kena pergi dekat stesen petrol ataupun bawa petrol tu datang dekat kita. Kereta elektrik ni however, korang boleh charge dekat mana-mana soket yang ada dekat rumah. Lepas tu, korang boleh tow kereta ni atas jalan and boleh gain power. Dia akan regen kereta ni untuk dapat battery percentage. And aku dah buat turun daripada genting sampai bawah tu boleh makan ataupun boleh ambil dalam 3%. Tu dengan aku tekan pedal. Cuba bayangkan kalau aku tak tekan pedal langsung, boleh gain like 10%. So that's why aku cakap nak gain energy daripada kereta elektrik sangat-sangat mudah and sangat-sangat senang. Other than that, guna traditional punya method that is towing flatbed macam biasa je lah. Seterusnya daripada Peter P, ada tak possibility untuk fast charging? Aku assume dia tanya tentang fast charging dekat rumah. Actually benda tu tak praktik untuk letak dekat dalam charger kereta ataupun dekat rumah. Sebab cuba bayangkan kalau korang nak beli fast charger tu yang aku tunjuk baru-baru ni dalam video aku, 40 kW charger tu portable, boleh letak dekat rumah, makan you like RM100,000. Cuba bayangkan nak letak benda tu dekat rumah. So sangat-sangat tak menjimatkan dan kalau ikutkan membazir juga. So better charge guna yang biasa AC sampai 7 kW ataupun 22 kW tu je. Hanzitech, reliability. Ramai nak Honda City, Proton, Saga sebab kereta ramai orang pakai. Baiki kos rendah, spare part berlambak. EV pula macam mana? EV ni tak berlambak macam apa yang dia still baru tau. Dia tak lama. And dia punya mass market pun tak banyak sekarang ni. That's why kita tak nampak lagi. Bila dah start banyak, benda tu akan come slowly. Tak perlu nak risau sebenarnya. And benda ni pun berlaku sama juga macam kereta petrol masa awal-awal dulu ada. Soalan daripada Pakcik, battery health kalau kurang, berapa patus nak kena tukar? Ataupun tak payah nak tukar langsung? Basically, kereta ni dia ada battery health dia juga. Tapi untuk sampai that battery health yang orang kata membimbangkan tu, it's like 15 ataupun 20 years untuk korang guna kereta ni. So, benda tu sangat-sangat unlikely korang untuk replace battery kereta ni. Dan kalau ada pun at that time, that 10 ataupun 15 years tu, dah ada orang bagi macam half cut kan, bateri half cut dah start banyak dah. So benda tu akan come slowly macam aku cakap. Dia macam kereta petrol je. Sebab yelah kita tahu kita ada indie punya workshop kan. So jangan risaulah bila orang professional start datang masuk, benda tu sepatutnya dapat solve orang kata smoothly. Tak perlu nak pergi warranty dia, tak perlu nak bayar dekat official punya price, contohnya macam like 100,000, tak perlu nak bayar 70,000 and pakai half cut punya price je. And kau perlu tahu juga bateri untuk rosak sangat-sangat susah and sangat-sangat
orang kata dilindungi dengan dia punya battery pack. Schedule pula, kalau tukar spek tayar macam tu, ada efek mileage ke? And apa dah term untuk EV bagi kilometer per liter ataupun miles per gallon replace dengan petrol punya kereta kan? So untuk spek tayar yang aku pakai sekarang ni, dia lagi lebar dan juga dia lagi tebal ataupun lagi besar. Dia memang akan ada efek untuk dia punya range. Tapi benda tu is a bit minor. Contohnya macam like 40 km. Benda tu bagi aku tak bagi efek sangat sebab dia ada bateri yang besar, pack yang besar. So tak efek. Lagipun Malaysia sekarang dah start untuk develop ataupun nak letak banyak station charger. So tak perlu nak risau sangat lah bagi aku. And untuk orang yang tanya dalam Malaysia ni akan ada banyak lagi charger ke? Yes. Even stesen GoToYou ni pun akan kembangkan dia punya stesen untuk tunjukkan macam mana a station ataupun a charger station should have been made. Untuk kilometer per liter tu ataupun miles per gallon, kereta elektrik dia pakai watt hour per kilometer. So sama je, dia cuma replace liter tu dengan watt hour. Sebab bateri dekat sini usually aku akan dapat like 150 watt hour per kilometer. Daripada Gojira dekat sini, untuk charging fee berapa ringgit per minit. Tak semua stesen charger charge per minit. Dia ada dua actually. Satu charge per minit ataupun 1 minit, contohnya macam dekat tempat lain RM2.20. Lepas tu ada yang charge by kilowatt hour. So by kilowatt hour ni based on kau punya battery pack lah juga. So setiap 1 kilowatt hour yang charger tu deliver, dia charge like RM1.20. Untuk charging station GoToYou app ni ataupun GoToYou punya ni, dia charge 1 kWh RM1.60. Boleh kata untuk charge kereta ni penuh, ambil duit dalam RM90, which is sama macam kereta Honda juga kalau ikutkan. Berapa kWh per fully charge untuk kereta dekat rumah? Untuk kereta aku ni ambil dalam RM30 untuk charge penuh. So ya, itulah kau punya cost untuk charge penuh kereta elektrik based on kau punya TNB rate tau. So TNB rate dia ada macam 200, 100, so dia betul berbeza-beza mengikut penggunaan rumah korang sendiri. Soalan daripada Johan, still nak pakai EV lagi tak? Even government akan kenakan road tax kepada semua kereta EV ni. Benda ni lebih kepada semua dah tahu dah, cuma tunggu masa je untuk implement. So dekat sini aku rasa korang tak perlu risau sangat sebab in future, government ataupun JPJ akan dipantau balik, akan dikira balik dan akan di-evaluate balik untuk cost by road tax untuk kereta elektrik. So far untuk kereta aku ni, cost dia adalah dekat RM4,000 satu tahun. Sebab dekat sini dia punya motor is quite powerful. Soalan daripada media juga, betul ke bawa kereta EV ni? Tak ada feel, rasa macam ride scooter. Okay, aku kata macam ni lah. Scooter is a bit different now. Scooter dia lebih kepada enjin yang kuat mengaum. Kau faham tak? Bila kau pulas je, dia akan macam menjerit. Tapi yang ni kau tekan, dia tak ada bunyi sangat. Dia just bunyi macam elektrik sikit macam tu, motor dia. And no, it doesn't feel like a scooter. Betul ke harga rasmi dekat Malaysia bermula RM200,000? Tak pasti sebab aku bukan kerja dengan Tesla. So, kita tengok macam mana penghujung tahun 2023. Muhammad Asri, soalan ni agak popular sebenarnya. Ada potensi untuk meletup tak kalau bateri panas atau cuaca panas macam banjir macam mana pula? Okey, untuk potensi meletup tu sebenarnya dia lebih kepada rosak bateri. Kalau bateri rosak, dia akan ada chances untuk terbakar. Tapi kalau macam sejuk, panas macam biasa dekat Malaysia ni, dia tak ada efek sangat. Sebab dia ada coolant dan dia juga ada heater. Malaysia ni lebih kepada panas je instead of sejuk. Muhammad Aizat, kereta EV boleh jumper tak kereta yang menggunakan minyak? Kalau kan bateri dekat sini pakai sama je macam kereta korang, which is 12V. Untuk kereta aku dia pakai 16V. Ya, still boleh jumper kereta macam biasa je. Tak ada masalah pun sebenarnya. Sebab it's a normal infotainment punya bateri tau. So dia bukan ada dekat bateri yang besar je untuk power motor, tapi dia ada bateri untuk power all those entertainment, contohnya macam screen ataupun korang punya digital cluster ataupun tingkap dan sebagainya. Soalan daripada Fitri pula, dulu smartphone 2300 mAh ambil masa 2 jam untuk charge. Sekarang 5000 mAh boleh charge dalam 15 minit. Ada yang lagi cepat pun ada. EV pun akan ada perubahan yang sama ke? Obviously akan ada. Dan kita akan nampak banyak lagi option yang kita boleh ambil contoh smartphone lah. Dia boleh ada 2 panel ataupun 2 charge at the same time. Dia boleh buat macam separate punya kata pack. Macam-macam lagi yang kereta EV boleh cater, boleh ambil contoh daripada smartphone. And yes, dia akan improve over time. Jangan risau. Soalan daripada Rai, semua kereta EV guna charger yang sama ke? Ataupun one size fits it all? Kalau tidak, macam mana kita tahu charging station yang betul untuk kita?
Okay, untuk korang yang tak tahu, universal punya charger ataupun universal punya port adalah CCS Type 2, which is apa yang kereta aku ada, and apa yang most charger ada dalam Malaysia pakai CCS 2. Yang pakai port lain usually daripada Japan, which is CHAdeMO, dan juga AC charger, which is kereta ni ada dua, AC charger dan juga fast charger, which is CCS Type 2 lah. So apa yang korang perlu beli untuk kereta, usually CCS tu dekat semua charging station wajib ada. Lain daripada tu hanya option sahaja. Ingat, kalau nak cari kereta elektrik, cari yang pakai CCS 2 port, bukan charger contohnya macam CHAdeMO. Sebab yang tu limit kepada 50 kW sahaja. Soalan daripada Hikayat pula, betul kau tweet hari tu kata korang tak makan? Waktu tu tak ada internet, so tak sempat nak tengok. Untuk aku yang drive kereta contohnya macam Honda Type R, lepas tu kereta SUV juga, kereta ni is a bit liar lah untuk dia punya corner. Dia bukan liar in terms of dia punya power, tapi dia lebih kepada nak maintain dia punya road tu agak susah. Dan sentiasa ada kick in dia punya traction control. Contohnya macam bila korang corner tu, dia ada bunyi satu macam pernah dengar kapal terbang perang. That kind of feeling, that kind of feedback bila korang buat hard corner. So benda tu adalah traction control untuk kereta Tesla aku ni. Soalan daripada Faiz pula, your commute time to Terengganu including refueling EV versus ICE. Okay, biasanya aku balik Terengganu ambil masa like 5 jam ataupun 4 jam. Pakai kereta elektrik tambah lagi 1 jam. Ya, benda tu macam big disadvantage kan. Tapi cuba bayangkan macam ni, dia cuma ambil masa lebih sikit korang berehat dekat R&R. Contohnya kalau nak makan ke, pergi toilet ataupun pergi solat. Sebab benda tu lah yang akan makan masa, which is kalau ikutkan korang pun ambil masa juga untuk isi petrol. So untuk fast charge kereta ni pun ambil masa 30 minit je untuk sampai 80%. So untuk nak kata dia makan masa banyak sangat, bagi aku benda tu macam tak valid juga. Unless kalau korang nak charge sampai 100%, which is aku tak prefer. Soalan daripada Ahmad, kalau kereta tiba-tiba blackout, center service mana yang boleh repair kereta Tesla ni? So far belum ada official Tesla punya repair, but ada a few kedai yang aku kenal yang boleh repair kereta ni, ambil part daripada luar negara masuk dalam Malaysia untuk replace kau punya part yang rosak dan sebagainya. Cuma it's a bit costly je, tu je. Soalan daripada Sakir pula, ada plan tak untuk kereta EV self charge? Contoh macam pakai wind dan sebagainya, pakai solar kan? Ada option tu untuk kereta lain, tapi untuk kereta aku ni tak ada lagi. But untuk dia punya wind tu, aku tak nampak benda tu akan implement dekat sebuah kereta. Sebab akan buatkan kereta tu macam besar contohnya, tak nampak cantik. In terms of orang kata nak dapatkan energy by korang memandu tu, agak susah sebenarnya. And mungkin benda tu tak sesuai untuk jadi satu business model. Daripada Woodwind, kalau muatan berat bateri sama ke atau cepat menurun? Dia akan cepat menurun kalau ada barang dekat dalam ni, korang letak apa-apa je. Sama juga macam kereta petrol, dia akan makan petrol juga. So, there's no difference here. Soalan daripada Afza, kalau speeding, bateri makan banyak tak atau sama je? Kalau ikutkan, mana-mana kereta pun bila speeding akan makan minyak lagi banyak. Sama juga dekat sini, kalau kau tekan, dia akan ada resistance dan resistance tu akan buatkan kau punya kereta makan bateri agak banyak. So, boleh kata akan makanlah, boleh kata macam tu lah. Soalan daripada Mr. Fuad pula, kena tukar minyak hitam dengan minyak gear ke? Kereta aku dia tak ada servis minyak hitam ataupun servis minyak gear, sebab Tesla kata dia punya gear punya minyak tu is lifetime. However, kalau korang tengok dekat Kia EV6, dia ada servis ataupun servis tukar dia punya minyak gear. Dia bukan gear yang fizikal, dia gear yang orang kata tak ada perubahan, dia just macam tu je, static je. Yang mana dia still bergerak. Dia punya servis mileage pula adalah 200,000 km, which is quite long untuk tukar, which is double daripada apa yang ataupun triple berbanding apa yang gearbox traditional petrol car. Mana yang paling cepat habiskan bateri, idling ataupun constant speeding? Obviously yang akan makan bateri pack yang besar ni adalah motor dia dan juga aircon. So kalau stationary akan makan ataupun dia punya aircon akan gunalah bateri tu, which is sangat-sangat susah untuk habis. Tapi kalau korang guna untuk speeding, sangat-sangat cepat. Tekan floor sampai berlubang, berdiri ke, memang akan cepat habis bateri. Daripada Rozaidi, berapa lama jangka hayat sebelum sistem dia obsolete? Boleh kata sistem untuk kereta ni susah nak obsolete sebenarnya. Sebab cuba bayangkan, kereta lama-lama pun dia tak ada pun latest technology, still boleh drive macam biasa je.
So aku tak faham kenapa korang nak risau. Sebab apa yang dibuat hanya kontrol kereta saja. Dia bukan communicate dengan orang lain. Unless kalau nak cakap pasal dia punya charging punya port ni. Yang tu mungkin menjadi persoalan obsolete ataupun tak. Daripada Apis, tambahlah spoiler bang. Kalau ikutkan, kereta ni memang aku nak tambah spoiler. Tapi aku dalam planning untuk beli carbon fiber punya bonnet. So bila dah sampai carbon fiber bonnet tu, aku akan masukkan spoiler sekali. Sebab bit expensive lah dia punya bonnet. Alright, daripada Xavier Nazar pula. Macam mana boleh tunggu berjam charge kereta since pakai petrol ambil masa 5 minit je nak isi minyak. Okay, untuk charging time tu macam aku cakap, dia ambil masa 30 minit, which is kalau korang solat, pergi toilet, tak ada masalah. Tak rasa 30 minit tu macam lama sangat. Aku akan menipu kalau cakap dia tak ambil masa aku. Dia memang ambil masa. Sebab tak ada charging spot yang lain untuk aku guna. So aku terpaksa charge penuh, tu adalah paling siksa. Dan aku hadap benda tu. Soalan seterusnya juga adalah macam mana kalau kita sedang beratur? Akan ambil masa kita ke? Memang akan ambil masa. Tapi so far pengalaman aku sendiri balik Terengganu ataupun pergi Johor, tak ada lagi sampai nak kena menunggu lama. Ada sekali lah masa pergi Johor tu, which is masa tu tak banyak sangat charging point. Seterusnya adalah Shaheen Derhak. Aku nak sebut Shaheen je. Sebenarnya kan kelebihan dan kekurangan Tesla secara terus. Untuk dia punya kekurangan, aku akan cakap dia punya kamera depan tak ada. Dia punya blind spot assist tak ada. Dia punya camera signal tu a bit useless sebab yelah. Lepas tu dia punya kamera, all around camera ni is a bit macam outdated. Contohnya macam kalau aku bawa highway yang tak ada lampu, dia akan bagi tahu tak nampak apa. Dia akan bagi tahu kamera sisi ni, kamera tepi ni tak function. Padahal function je, cuma dia gelap, dia tak nampak apa. So dia kena letak low light punya kamera lah untuk dapat nampak apa yang dia tak nampak. Kelebihan, it's a bit smart. Aku try macam-macam kereta elektrik. This one is a bit smart. Cuma je dia tak ada V2L punya port lah. Contohnya macam kalau aku nak charge benda lain, tak ada dengan port charger kereta ni. Contohnya macam kalau aku nak charge phone pakai port charger ni, tak dapat. So tu maknanya V2L in terms of dia punya port charger. Daripada Arman pula, bawa senyap-senyap tak mengantuk ke? To be honest, mengantuk. Kalau aku bawa daripada KL ke Terengganu, most of the time aku akan pakai autopilot. And kau bayangkan, aku bawa tengah malam 2-3 pagi, memang mengantuk gila. So that's why hence datang dia punya autopilot. Save aku punya energy sebab aku tahu aku akan macam lalai sikit dalam 2 saat tu sebab benda tu lah paling bahaya sebenarnya. Bagi aku, autopilot ni yang paling membantu aku lah untuk balik Terengganu on time sebab aku tak perlu nak rehat sebab kebanyakannya bila aku balik pakai aku punya Type R tu, kena rehat sebelah untuk dapat gain the energy untuk drive. Kalau tak, aku pakai Tesla, aku penat pun ada autopilot, tak ada masalah and sangat membantu aku. Daripada Asro pula, why car guy tak suka kereta EV ataupun Tesla? Tesla is not bad though. Aku sebagai seorang car guy juga, tapi bukanlah macam hardcore sangat, akan cakap kereta EV ni memang feel dia lain daripada kereta petrol tau. Dia punya pergi, dia punya braking, dia punya handling, it's a total different orang kata kategori. Tapi kalau kita tak berubah sekarang, orang yang buat kereta-kereta macam tu takkan dapat improve apa yang kereta EV dapat sekarang. Dulu mana ada kereta macam handling macam kereta JDM sekarang. Macam mana kereta American Muscle. So sekarang ni lah adalah masanya untuk dia orang buat mengikut apa yang dia orang rasa patut sebuah kereta EV dapat rasa. Cumanya dia orang, aku pun akan rindu bunyi V8, bunyi V6, bunyi aku punya 4-cylinder Type R pun aku memang rindu. Cumanya itulah, this is the sustainable energy yang kita nak, yang kita patut promote untuk orang guna. Soalan daripada Hazril pula, bil api sebulan kalau hari-hari charge dekat rumah berapa ringgit? Untuk charge kereta ni macam aku cakap RM30 untuk penuh. So bayangkan berapa banyak korang pakai, berapa banyak korang isi minyak tu, cuba kira sekali dengan kereta ni, which is seminggu probably korang isi like 2 kali kan. So dekat situ boleh cakap RM60 seminggu. Sebulan darab dengan 3 ataupun darab dengan 4 mengikut penggunaan korang sendiri. Alright guys, aku rasa tu je lah persoalan yang aku boleh jawab tentang kereta elektrik ni. Kalau ada yang tak jawab, mungkin soalan yang sama atau mungkin aku tak ada jawapan untuk tu. Contohnya macam EMF, yang tu aku tak dapat nak jawab sebab kajian belum banyak lagi ataupun aku belum buat research lagi untuk tu. Macam biasa guys, leave like, subscribe, so keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye! Alright, soalan daripada Zulfadli. In US, this guy is known for QC dia sangat-sangat lemah. So far okay ke panel gap? Kereta aku ni tak ada panel gap yang obvious sangat. So aku akan cakap, lagipun dia ada second QC which is
dealer dia lah dekat UK. So aku dapat kereta yang panel gap dia orang kata konsisten lah, tak ada masalah. Cumanya QC yang paling teruk bagi aku adalah lampu. Lampu kereta ni senang masuk wap. So bukan belakang je, depan pun sama juga. So aku kena cari alternatif untuk gam which part yang masuk air tu. Tu yang teruk pasal kereta Tesla ni. Alright, aku gerak dulu, bye.